kedua, dia kata kita tengok kepada protein. Protein diperbuat daripada amino asid yang terdiri daripada 20 jenis amino asid. So, setengah mereka amino asid ni penting yang kita perlu makan, dan setengahnya tubuh badan kita boleh hasilkannya lah melalui amino asid penting daripada 20 jenis tersebut. Jika kita sedang membina otot, kita perlukan amino asid ni kerana muscle memerlukan, terutamanya protein. Bodybuilder ni yang membina otot, mereka tengok kepada mereka ni, mereka biasanya cedok semua protein dan masukkan ke dalam Vitamix dan buat smoothies lah. Biasa kalau kita tengok bodybuilder ni memang akan ambil protein ni lah. So mereka membina otot dan mereka memang memerlukan amino asid tersebut kerana ianya penting untuk mereka makan. Tapi bagaimana jika anda bukanlah bodybuilder? Sebab kita tak membina otot. So kat mana protein tu akan pergi? Bagaimana jika anda terlebih pengambilan protein? Apa akan terjadi jika kita terlebih intake amino asid? Contoh, kita makan steak. Sekarang bagaimana? Ke mana asid amino tu perlu pergi? So ke mana protein ini pergi? Adakah ada tempat simpanan untuk protein tersebut? Jawapannya ada. Ia akan disimpan di otot. Tapi jika kita tidak membina otot, ia tak menjadi tempat simpanan untuk kita lah. Jadi apa yang berlaku jika terlebih? Ia tak diperlukan di otot, jadi ia akan terus ke hati dan hati akan menukar amino asid kepada tenaga. So hati perlu ambil kumpulan amino ni of the amino acid, disebut sebagai proses deamination. Deamination ni bermaksud hati kita perlu melupuskan asid amino tu. Bila ia berlaku, amino asid sekarang menjadi organic acid dan organic acid boleh masuk ke Krebs cycle, di mana Krebs yang membuat ATP dan anda boleh menjana tenaga daripada asid amino. So ia akan ditukar kepada tenaga lah. Asid amino yang kita makan, dia tak disimpan kepada kita punya otot. So apa terjadi? Dia akan ditukar kepada tenaga. Apabila proses disebut sebagai deamination, mengambil amino acid amino group tadi dan menyebabkan proses tenaga dihasilkan. Ia menyebabkan tenaga lebih 2 kali ganda daripada hati berbanding untuk disediakan karbohidrat untuk dibakar. So terdapat net deficit untuk protein versus karbohidrat bila kita tukar ia kepada ATP. Walaupun ia dibina sama, walaupun ia dikira sama, iaitu protein dan karbohidrat, bila kita bakar protein sebenarnya kita menghasilkan tenaga yang kurang berbanding karbohidrat. Jadi ianya bukanlah tentang kalori. Kalori is not a calorie. Maksudnya konsep kalori is kalori tu tak betul lah, sebab tak sama pun kalau kita makan carb dan kita makan protein, dua benda yang berbeza. Macam mana pula kita nak kata benda tu sama? Benda tu memang berbeza lah. Kerana walaupun ianya bermula dengan nombor yang sama dalam kalori bom kalorimeter, tapi kita menghasilkan level ATP yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Yang ketiga, kita tengok kepada lemak. Lemak ni terdapat 2 jenis lemak. Yang pertama lemak sihat, yang kedua lemak trans fat yang tak sihat. Yang pertama kita tengok lemak sihat, iaitu terdapat omega 3 fatty acid, iaitu lemak sihat. Untuk lemak sihat yang kita boleh konsum, iaitu untuk jantung, anti keradangan, anti Alzheimer, selamatkan nyawa kita dan sebagai antidepresan. Lemak jenis ini antara yang terbaik yang kita boleh masukkan ke dalam tubuh badan tanpa persoalan lagi lah, iaitu omega 3 ni. Dan satu lagi jenis lemak yang kedua, kita ada trans fat, sejenis setan yang dibuat consumable poison yang dibuat dalam lab. Yang kita tengok trans fat tu lah, itu ada terdiri daripada minyak sayur semua tu lah. Sebab kenapa kita masukkan trans fat ke dalam makanan adalah kerana bakteria tidak dapat memecahkan ikatan ganda trans fat ini kerana ia tidak mempunyai enzim boleh melupuskan, betul enzim yang boleh memecahkan ikatan trans fat tu lah. So bakteria kita tak boleh membiak dengan trans fat ni. Racun lah kepada kita punya bakteria. Poin di sini adalah mitokondria dalam sel kita adalah bakteria yang diperbaharui, malah mempunyai DNA bakteria mereka sendiri. Dan mitokondria kita tak boleh memecahkan ikatan ini. Bila kita makan trans fat, kita sebenarnya masukkan racun ke dalam hati dan arteri disebabkan kita tak boleh memecahkannya sehingga ke karbon dioksida dan ATP. Disebabkan trans fat ada double bond. Anda tak mahu trans double bond dalam diet, tetapi industri pemakanan memasukkannya ke dalam makanan. Lagi sekali menunjukkan kenapa industri makanan adalah racun. Poin di sini adalah kita ada trans fat dan omega 3, kedua-duanya 9 kalori per gram. Satu boleh selamatkan nyawa dan satu lagi boleh membunuh. Kerana kalori bukanlah kalori, kerana makanan berbeza mempunyai fungsi yang berbeza. Benda ni common sense saja kan. Tapi macam tu lah, who cares? Who cares? Sebab tu kita kena betul-betul tengok apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita.
akhir sekali, favorite Dr. Robert Lustig ni lah, iaitu fructose dan glucose. Kalau kita tengok kepada glucose adalah tenaga untuk hidup, tapi fructose adalah racun. Chronic depends on mitochondria adalah toksik. Mereka juga kalori per gram. Fructose dan glucose ni pun kalori per gram juga. Jadi ia bukanlah berapa banyak yang anda makan, specifically apa yang badan anda akan lakukan dengan apa yang anda makan. Itulah yang sangat penting. Itu yang memberi pukulan kepada keseluruhan konsep kalori. Once kita tengok konsep apa yang kita makan tu, sebenarnya kita kena tengok apa yang kita masukkan dalam mulut kita, bukan berapa banyak yang kita masukkan dalam mulut kita. Sebab setiap makanan memberi respon yang berbeza. Dia tak sama. Walaupun kalau kita kaloris, dia tak tengok pun apa yang kita makan. Dia tengok berapa banyak yang kita makan. Tapi bukan itu yang sepatutnya kita tengok. Kita tengok apa yang kita makan itulah. Sebab apa yang kita makan akan membentuk diri kita. So kita tengok bila kita makan tu, apa yang terjadi kepada makanan itu sepatutnya kita tengok. Itulah di mana industri pemakanan bermula, dan di situlah di mana kita perlu buang. Kalau kita nak sihat, konsep yang pertama ni kita dibang, dan konsep itulah yang kita kena lari jauh-jauh. Sebab konsep kalori itu tak betul dah. Okay, masalahnya industri pemakanan masih mempertahankannya sekuat yang mereka boleh, kerana konsep inilah yang terus mengeluarkan mereka daripada mahkamah. Kerana once kalori bukan kalori, mereka akan disaman dan ianya sudah bermula. Sebab industri ni tak akan give up pun. Sebab kita tahulah, sebab dunia sekarang ni dia dibina dengan pengaruh kewangan. So selagi industri ni banyak duit, bila dia banyak duit, dia boleh kontrol segala-galanya. Tapi itulah kan, kita lah kena pandai-pandai jaga diri sendiri lah. Sebab kalau kita lalai, kita leka, kita tak ingat semua benda ni, once kita sakit, tak ada siapa pun yang peduli tentang kita. So kita lah kena jaga diri kita sendiri. Kita kena aware benda-benda macam ni. Sebabnya macam saya cakap tadi, duit tak pernah peduli tentang kesihatan. Kita ada duit, kita gunakan duit kita tu untuk kita menyihatkan tubuh badan kita dengan cari makanan-makanan yang berkualiti lah. Sebab kalori is not about kalori. Konsep tu dah salah dah. Walaupun semua orang menggunakan konsep yang tu, tapi kita dah tahulah benda tu tak betul. Tapi once benda tu kita dibang, kita dah tahu dah apa yang sepatutnya kita makan. Okay,